Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua murid 6 Sakura dan 6 Lavender? Sihat tak hari ni? Sihat, kamu baik, Cikgu. Syukur Alhamdulillah. Semua orang dah sarapan pagi ke? Salam. Semua dah sarapan pagi ke? Belum. Oh, belum lagi. Samalah. Saya pukul 5 dah bangun. Oh ya, awalnya. Bagus betul tu. Okey, pukul 5 dah bangun So kalau yang Muslim tu bangun awal solat subuh, okey? Bangun awal solat subuh, berdoa. Okey, kemudian kalau lepas solat subuh tu jangan tidur lagi lah. Kalau boleh kita mandi ke ataupun kita mandi dulu baru kita solat. Lepas tu kita makanlah sesuatu benda yang ringan. Contoh macam kalau kat rumah tu ada biskut, makan biskut dulu. Alas perut, susu, minum susu dulu kan. Kalau waktu pagi-pagi tu nak brainstorm sikit, nak main game dulu ke, mainlah game dulu. Main games dulu, rehat-rehat sekejap. Bagi minda tu segar. Okey? Buat satu benda yang awak suka. Yang macam permainan ke apa benda lah. Kemudian pukul 7.30 cikgu ada bagi link untuk CV kan. Okey, awak jawab CV dulu. Okey, kemudian pukul 7.45, 7.50 tu awak boleh masuk kelas cikgu dan bersedia. Okey, cikgu nak ucapkan tahniah kepada murid yang dah masuk. Kehadiran cikgu akan update selepas ni lah. Cikgu nak pastikan murid yang ada masuk pada hari ni akan kekal sampai ke habis kita punya PDPR kita hari ni Okey, so cikgu nak tunjukkan sikit hasil kerja awak pada minggu lepas. Okey, alhamdulillah ada yang dah hantar, ada yang belum. So kita tengok pada 30 Ogos. So kalau ada yang kat sini yang dah hantar tu tahniah, yang belum hantar tolong update sama ada awak boleh hantar terus kepada cikgu. Ni 30 hari bulan hari Isnin. Okey, siapa yang belum hantar tu bolehlah hantar seberapa cepat yang mungkin. Ni untuk 6 Sakura Okey, seterusnya cikgu pergi kepada 2 September hari Khamis. Ada yang cikgu dah tanda, ada yang belum Okey, macam Nur Faradania ni cikgu dah tanda, Ruknesh cikgu dah tanda. So siapa yang belum, tolong semak balik, cuba tengok dekat mana yang awak tertinggal. Okey, tolong update semula. Tak ada masalah, lambat sikit pun tak apa. Yang penting hantar. Okey. Tahniah kepada yang dah hantar yang on time, very good. Awak memang bagus dalam menguruskan masa. Pesanan cikgu, uruskan masa dalam minggu tu. Jangan kita tangguh sampai 2-3 minggu. Kadang-kadang kita lupa. Okey, bila kita lupa ni, cikgu tak lupa sebab cikgu ada nama. Cikgu memang tak lupa. Siapa yang tak buat, cikgu selalu update nama. Supaya cikgu boleh ingatkan awak apa benda yang awak dah siap. Okey, seterusnya ni 6 Lavender. Tahniah pada 30 Ogos yang dah hantar. Yang belum, minta tolong hantarlah seberapa segera Okey. Kemudian untuk kelas yang 6 Lavender pada 2 September pun sama. Okey, Janisha pun cikgu dah tanda, Nazli Syam cikgu dah tanda, Syakiri belum lagi, Azimah belum lagi. Syazwani okey pun belum. Nanti cikgu akan semak kemudian, tak ramai. Sekejap je kalau tak ramai ni, tapi itulah bila nampak sikit sangat ni sedih cikgu. Okey, buat macam-macam tapi tak ada orang nak hantar. Okey, cikgu faham mungkin ada masalah Padlet dan sebagainya. Boleh hantar terus direct kepada WhatsApp cikgu Murid yang cikgu dah tanda ni selalunya murid yang cikgu dia hantar kat WhatsApp. Jadi cikgu terus tanda sebab kadang-kadang takut nanti bila masuk WhatsApp cikgu terlupa jadi cikgu terus tanda lah. Lepas tu dia terus bertanda tu. Okey, tahniah kepada murid yang telah pun menyelesaikan latihan. Okey, so hari ni kita akan teruskan dengan PDPR kita bilangan ke-27 dengan tajuk yang seterusnya, iaitu tajuk peratus. Okey, tajuk peratus. Kita dah habis dah perpuluhan. Hari tu kita belajar perpuluhan senang je kan. Kita dah belajar pecahan. Pecahan susah sikit. Untuk yang darab tu ramai juga yang kantoi. Ada yang boleh, ada yang tak nak boleh. Nanti tengok balik video cikgu Okay, so hari ni kita akan masuk kepada topik yang seterusnya, iaitu peratus. So kita nak lengkapkan bidang pecahan, perpuluhan dan peratus. So nanti lepas dah habis semua ni, minggu selepas awak cuti selama seminggu, start 10 hari bulan ni, so awak bolehlah rehatkan minda. Kira dapatkan semula mood untuk nak belajar PDPR seterusnya, insya-Allah dalam 2 minggu lagi. Okey, kemudian kalau kita bernasib baik, sekolah buka lah. Kalau kita kurang bernasib baik, kita sambunglah PDPR lagi. Okey, so hari ni kita akan masuk topik peratus, di mana kita punya fokus kita pada hari ini ialah yang pertama sekali kita nak mengira peratus daripada suatu kuantiti atau pecahan.
Okey, kita nak kira peratus. Maksudnya kita nak cari peratus. Nak jadi dalam bentuk jawapan dia dalam bentuk peratus. Okey, yang seterusnya nombor 2, kita nak mengira suatu kuantiti daripada peratus. Maksudnya nak cari bilangan pula. Dia bagi peratus, suruh cari berapa bilangan. Contohnya 20% daripada 30 ekor lembu contoh kan. Macam mana kita nak kira. So sebenarnya kita dah belajar dah pun. Tapi cikgu nak ulang semula sebab benda ni adalah basic. Kalau awak perasan apa yang cikgu ajar selama beberapa hari kita ber-PDPR ni kebanyakannya adalah basic. Soalan yang asas. Cikgu tak bagi soalan yang kebat-kebat sangat. Cuma hari ni lah ada sedikit kebat sebab memang topik peratus ni kebanyakan dia soalan dia ada kebat. Sebab tu kalau awak boleh jawab, awak layak dapat TP3, TP4 dan TP5. Okey, so kita buat sama-sama. Soalan awak yang cikgu bagi masa semalam hampir sama dengan soalan cikgu. Cuma cikgu ubah sikit lah soalan dia kan. Bagi soalan tu nampak lain sikit. Kalau cikgu bagi sama nanti tak best lah kan. Awak tak belajar lah. So awak kena tengok macam mana cikgu ajar dari soalan 1 sampai soalan 12. Okey, yang pertama sekali kita tengok soalan 1. Kira peratus bagi 7 daripada 10 gulung reben. Bermaksud dia suruh cari apa dia? Soalan nak dalam bentuk apa? Peratus. Dalam bentuk peratus. Okey, so sebelum cikgu lupa, tolong tulis hari dan tarikh dulu dekat buku masing-masing. Siapa yang guna buku, tulis kat atas buku lah. Siapa yang guna cetakkan, tulis hari dan tarikh Isnin. Tapi soalan awak tak sama ya. Siapa yang cetak yang cikgu bagi semalam tak sama dengan cikgu ya. So nanti jangan pelik pula kenapa soalan lain ni memang tak sama. Tapi awak boleh buat sama-sama dengan cikgu walaupun soalan tu tak sama, boleh buat cara yang sama. Okey. So seterusnya cikgu akan tuliskan tarikh. Tarikh hari ni ialah 6 hari bulan September. (2021). Okey. Okey, sekarang kita tengok kepada soalan yang pertama sekali. Kira peratus bagi 7 daripada 10 gulung reben. Okey, yang pertama sekali soalan kata dia suruh kita cari peratus. Okey, dia suruh cari peratus. Okey, kalau awak masih ingat, siapa-siapalah yang masih ingat, kalau kita nak cari peratus, kita nak kena buat apa? Apa yang ada kat depan dia, nak kena buat apa lepas tu? Siapa boleh bagi cadangan sebelum cikgu ajar? Salah tak apa. Mesti kena buat apa depan dia. Bagi idea je, tak apa. Kena darab. Okey, darab. Betul. Okey, darab tak nak darab dengan apa? Darab. Darab apa? Betul, darab tu? 10 darab 100. 7/10 darab dengan 100. Okey. Betul jawapan awak tu. Okey, cikgu nak terangkan. Pertama sekali kita kena buat dia dalam bentuk pecahan dulu. Okey, pecahan kita kena faham dia mesti ada satu garis dipanggil sebagai apa? Apa nama garis ni? Semua orang tahu ni. Apa nama garis ni? Apa nama dia? Start huruf P. Ni garis kecil ni. Start huruf P. P apa? Dia tiga huruf je. P, E apa? Per. Very good. Cikgu tak tengok dalam mesej Okey, betul. Nama garisan ni ialah per. So maknanya kita kena buat per ni dulu. Okey, kemudian cikgu letakkan atas ni nombor 7. Okey, nombor 7 ni adalah pengangka. Pengangka ni bermaksud ataupun nombor yang berada di atas per ni bermaksud ialah apa yang kita nak lah. Iaitu yang kita nak ialah 7. Okey, yang kita nak ialah 7. Okey, kemudian di bawahnya adalah jumlah. So 10 ni adalah jumlah. Ni apa yang kita hendak. Cikgu letak H lah Kita letak apa yang kita nak, cikgu letak H. Yang kita nak. Okey, so maknanya apa yang kita nak, kita letakkan sebagai pengangka. Okey, manakala jumlah kita letakkan sebagai penyebut. So maknanya cikgu letak dekat sini 10. Macam tu. Bila kita nak cari peratus, ingat dalam kepala sama, ingat benda ni. Bila nak cari peratus, bermaksud kena darab 100%. Betul lah kawan awak cakap tadi, darab 100. Cuma bezanya dia lupa nak letak peratus.
Itu je beza dia. Kena darab dengan 100%. Bukan darab 100 saja. Kena darab 100%. Macam tu. So maknanya dia punya ayat matematik dia adalah seperti 7/10 darab 100%. Jadi bila dah keluar macam ni, cikgu rasa ramai yang boleh jawab. Okey, yang tahu nak buat macam mana ni? Guna kaedah pemotongan kan? Potong atas, kita potong bawah. Oleh itu kita dapatlah 7 darab 10 bahagi atau per dengan 1. Per dengan 1 ni tak payahlah buat apa-apa lagi. Memang per 1 memang akan dapat balik nombor tu. Bermaksud 7 darab 10 sahaja. 7 ni kita akan darab dengan 10 sahaja. Jadi 7 darab 10 ialah berapa? 70. So letaklah 70. Kemudian letaklah simbol peratus. Sebab memang jawapan pun nak dalam bentuk peratus. Jadi letaklah 70%. Sangat senang. Soalan 1 ni sangat senang. Sebab dia per dengan 10 je. Okey. Ingat, bila nak cari peratus, mesti darab 100%. Kemudian dia mesti ada pecahan. Apa yang kita nak letak di atas, jumlahnya kita letak di bawah. Cikgu guna warna yang berbeza supaya awak boleh nampak. Yang warna merah tu ialah apa yang kita nak. Warna hijau adalah jumlah semua sekali. Kemudian darab yang warna biru ni adalah darab 1% sebab soalan nak dalam peratus. Okey, sekarang kita tengok soalan yang kedua. Soalan yang kedua pun sama macam soalan 1. Cuma bezanya ialah cikgu tukarlah soalan dia kan. Okey, soalan dia kata cari hitung peratus. So automatik lah kita kena faham, darab dengan 100%. Okey, 18 ni cikgu nak tanya awak. 18 ni jumlah ke atau apa yang kita nak? Cikgu nak tanya. 18 ni jumlah ke atau apa yang kita nak? Mana satu jumlah, mana satu apa yang kita nak? Semua orang boleh beritahu cikgu. Boleh buka mic. Siapa-siapalah nak jawab. Jumlah. Jumlah yang mana? 25 ke 18? 25. So maknanya 25 ni adalah jumlah kan. Jadi cikgu bulatkan dengan warna hijau. So cikgu letak J. Cikgu keluarkan maklumat dia dulu. Okey, so Danisha selalu jawab ni. Cikgu nak tanya Danisha. So yang 18 ni apa benda? 18 ni apa benda? Yang kita nak. Yang kita nak. So cikgu letaklah H. H tu maksudnya hendak. Apa yang kita hendak? H. Okey, jadi kita letaklah dalam bentuk pecahan. So 18 per berapa? 18 per 25. Betul. So letak 25. Mesti macam tu. Kemudian cikgu cakap kalau nak cari peratus mesti darab 100%. Bagus Nadia Syam. Darab dengan 100%. Okey. Okey, untuk nak jawab soalan ni sebenarnya dia ada banyak cara. Okey, cikgu bagi cara yang murid yang excellent dulu Okey, kalau murid yang excellent dia menghafal sifir, dia tahu sebenarnya 100 dengan 25 ni ada dalam sifir 25. Jadi dia potong. Macam mana dia potong? 25 dia potong jadi 1, 100 dia potong jadi 4 sebab dia tahu 100 bahagi dengan 25 ialah 4. 25 bahagi dengan 25 ialah 1. Okey. Cikgu anggaplah awak ni tak hafal sifir. Okey, awak memang tak boleh nak potong-potong ni, awak tak pandai. Jadi kita darablah seperti biasa. Okey? Jadi kita ambillah 100 darab dengan 18. Bila 100 darab 18 dapatlah 1800. So dapat 1800 per maksudnya bahagilah. Bahagi dengan 25. So kita buatlah bentuk lazim. 1800 bahagi 25. Macam tu. Okey, ada setengah orang dia boleh menggunakan kaedah pemotongan. Macam cikgu tahu 100 dengan 25 ni mereka ada kaitan. Iaitu di mana 25 darab 4 dapat 100. 100 bahagi 4 dapat 25. So cikgu hafal. Bila cikgu hafal sebenarnya agak mudah. Agak senang. 18 dengan 100 pun boleh dipotong juga sebab ada dalam sifir 2. Kalau cikgu bahagi 2, 100 dengan 18 pun boleh juga. Okey, tapi disebabkan 18 dengan 100 ni berada di atas tak boleh dipotong. So tak boleh. Hanya boleh potong 100 dengan 25 sahaja. Sebab dia atas, lawannya mesti bawah. Bila nak potong, contoh macam kosong ni kan.
Kosong ni dia tak boleh potong dengan kosong ni. Sebab mereka berada di nombor yang sama. Tak boleh. Tapi kosong ni boleh potong dengan kosong ni sebab mereka di atas, yang ni di bawah. Sebab tu boleh potong. Okey, so sekarang ni cikgu anggaplah awak tak menghafal sifir Okey, lepas ni cikgu akan buat yang hafal sifir. Jadi cikgu ambil lah 1800 bagi 25. Buatlah bentuk lazim dia dekat sini. Okey, 1800 bagi 25. Macam tu. Okey, so macam mana cikgu nak buat? 25 darab berapa dapat? Cikgu ambil 180 lah. Okey, jadi kita fikirkanlah darab berapa dapat 180. Okey, 25 darab 1 25, 25 darab 2 50, 25 darab 3 75, 25 darab 4 dapat 100. Okey, so 25 darab dengan 5 125, 25 darab dengan 6 160. So cikgu ambil lah darab dengan 6. Okey, dapat 100 berapa tadi? 150. Okey. Okey, kalau cikgu ambil 7, boleh tak cikgu ambil 70? Kalau 70 lagi 7 lagi okey kan? Okey, kita try. So kalau cikgu ambil 7, okey, 7 kita akan dapat 175. So cikgu ambil 7. 7 lagi dekat. Kalau cikgu ambil 6 jadi 150. So cikgu ambil 7. Okey, so bila cikgu ambil 7, kita dapat 175. Okey, 175. Lagi dekat dengan 180 kan? So cikgu ambil 175. Macam tu. So cikgu tolak lah ni 18 ni dapat 180 tolak 175 ialah 5. Okey, kemudian turunkan kosong, dapatlah 50. 25 darab dengan 2, dapatlah 50. Selesai. Oleh itu, jawapan dia ialah 72%. Macam tu. Cikgu, kalau saya nak guna kaedah yang cara potong-potong tu macam mana? Okey, cikgu tunjukkan. Ini untuk murid yang menghafal sifir 25. Okey, cikgu guna warna merah ni cikgu tunjukkan macam mana. Okey, cara dia sama. Cara menulisnya sama. Iaitu 18 per 25 darab 100%. Sama Sama. Cuma cara nak memotong tu kena pandai. Okey, macam mana dia buat? Okey, cikgu tahu 100 dengan 25 ada dalam sifir 25. Jadi cikgu potong, sini dapat 4. Sini dapat 1. Bermaksud 18 darab 4 saja. So cikgu pun ambil lah 18 darab dengan 4 saja. Ni kaedah 2 Tak sama ni. Ni kaedah 1. Siapa nak rasa tak reti nak buat kaedah 2 boleh buat kaedah 1. Kaedah 1 ni kaedah yang awak boleh faham lah. Darab dulu dapat 1800 bagi 25. Ini semua orang faham. Ini kaedah 2 untuk murid yang menghafal sifir. Dia hafal. Dia tahu 100 dengan 25 ni ada dalam sifir 25. 25 bagi 25, 1. 100 bagi 25 ialah 4. Jadi maksudnya 18 darab 4 saja. Tak payah bahagi dengan 1. So 8 darab 4 ialah 32. So letaklah 2 kat sini. 3 dekat atas. 1 darab 4, 4. 5, 6, 7. Tengok. Sama tak jawapan dia? Sama tak jawapan dia? Sama tak jawapan dia? Sama kan? Yang ini 72. Yang ini pun 72. Dua-dua boleh. Lepas tu cikgu kata soalan ni adalah soalan yang pelbagai strategi. Awak boleh buat sama ada kalau awak jenis menghafal sifir, boleh buat kaedah potong. Tapi kena tahulah 100 dengan 25 ni ada dalam sifir 25. 25 bagi 25, 1. 100 bagi 25 ialah 4. So senang. Ambil 18 darab 4 je kan senang. Macam ni nak kena bahagi 25 pula. Nak kena buat sifir 25. Kalau orang yang tak hafal sifir 25, susah. Kalau macam cikgu hafal, bolehlah senanglah sikit. 25 darab 7 dapat 175. Kalau tak hafal nak kena bina pula sifir 25. Kan susah. Itu terpulang kepada awak. Ada setengah murid, dia rasa yang ini lagi senang. Ada setengah murid rasa ini lagi senang. Terpulang lah. Okey, sekarang kita tengok soalan nombor 3 pula. Okey, soalan nombor 3 nampak macam panjang. Tapi sebenarnya tak susah pun. Soalan dia sama je macam soalan 1 dan 2. Cuma dia ada cerita. Soalan 3 ni dia ada cerita. Itu saja beza dia. Okey? Dia ada cerita. Yang soalan atas ni dia direct je. Dia bagi, kira peratus terus. Yang ini dia bagi cerita. Dia nak tengok awak ni faham atau tak faham. So, kita baca dulu lah.
Terdapat 400 buah kerusi di dalam sebuah dewan. Maksudnya 400 ni sebenarnya adalah warna hijau ke warna merah? Jumlah ke hendak? 400 ni jumlah ke hendak? Cepat cikgu nak tanya ni. Hendak. Hendak? Ya ke? Terdapat 400 buah kerusi dalam Ya. sebuah dewan. 120 buah kerusi itu berwarna merah. Kira peratus bagi kerusi berwarna merah itu. So, cikgu nak tanya, jumlah ke atau hendak? Jumlah. Yes, jumlah. Sebab soalan kata 400 ni adalah jumlah semua sekali. Okey, jumlah. Jadi, cikgu letak J lah supaya awak boleh faham. Okey, cikgu nak tanya yang 120 ni pula. 120 buah kerusi itu berwarna merah. Kira peratus bagi kerusi berwarna merah itu. Jadi 120 ni apa dia? Hendak. Hendak. Apa yang kita nak kan? Cikgu letak warna merah. H. Kita keluarkan maklumat dulu. Okey, soalan kata kira peratus. Jadi bila kira peratus sama je macam soalan 1 dengan soalan 2 tadi. Cuma soalan 3 ni dia beri dalam bentuk ayat yang panjang sikit. Darab dengan 100%. Macam tu. Sama je. Okey, sekarang kita keluarkan semua maklumat-maklumat ni. Kita jadikan dia dalam ayat matematik yang senang nak faham. Okey, so maknanya dekat bawah ni 400. Macam tu. Okey, kemudian ada per. Kan, ada per. Darab 100%. Atas ialah apa yang kita nak, iaitu 120. Macam inilah dia punya ayat matematik dia. Bila kita dah pandai keluarkan ni, yang warna merah ni kita pandai, warna hijau ni kita letak kat bawah, kita darab dengan 1%, insya-Allah boleh jawab. Bila tengok soalan macam ni, agak-agak kita nak guna kaedah apa? Pemotongan apa? Cikgu bantu sikit. Pemotongan apa ni? Takkan nak darab terus? Pemotongan apa? Siapa nak jawab? Sifar. Potong sifar. Kan dah pernah belajar bila benda ada banyak sifar-sifar ni, boleh potong. Okey, kita potong dengan syarat atas dan bawah. Okey, so ni atas, bawah. Okey, so ni atas, bawah. So maknanya dia jadi 10 darab 12 sahaja bahagi dengan 4. Macam tu. So maknanya ayat matematik dia ialah seperti ini. 10 darab 12 bahagi dengan 4. Macam tu. 10 ni warna biru ni darab dengan 12. Per maksudnya bahagi. So bagi dengan 4. So ini yang kita kena selesaikan. Yang warna hitam ni yang cikgu buat ni. Okey, so kita pun selesaikanlah yang warna hitam ni. Okey, jadi kita tahulah 10 darab 12 sama dengan 120. Ni congak je ni 120 kan. Takkan tak tahu 10 darab 12. Letak kosong je kat belakang. Okey, kemudian bahagi dengan 4. Ini kenalah buat bentuk lazim siapa yang tak tahu. Okey, siapa yang tahu sebenarnya dia boleh guna kaedah potong. Dia tahu 12 dengan 4 ada dalam sifir 4. Jadi dapat 30. Okey, macam cikgu hafal. Cikgu guna kaedah pemotongan lah. Okey, contoh cikgu hafal 12 dengan 4 ada dalam sifir 4. So, cikgu potong 12 dapat 3. Potong 4 dapat 1. So, maknanya jawapan dia ialah 30%. Macam tu. Sekiranya saya tidak menghafal sifir, saya tak reti nak buat potong-potong macam cikgu buat, boleh buat bentuk lazim. Tak ada masalah. Terpulang pada awak. Yang penting rajin lah. Janganlah dah tak reti nak buat, semua tak nak buat kan. Ambil 120 bagi dengan 4. Buat macam tu. Buat bentuk lazim. So, 4 darab 3, 12. Potong habis. Turunkan kosong. 4 darab kosong. Kosong. Habis. Letak peratus kat sini. Sama kan jawapan dia? Sama je. Ini kaedah untuk murid yang menghafal sifir. Sebab tu cikgu suruh awak buat Smart Exito Max tu, sifir tu. Supaya senang. Oh, tahu dah 12 dengan 4 ni ada dalam sifir 4 tu. 12 bagi 4 dapat 3. Dapat 30. So, 4 habis jadi 1. Jadi 30 bagi 1 kan 30. Dapatlah 30%. Macam tu. Okey? Boleh faham tak soalan 3 ni? Okey tak? Awak boleh pilih sama ada awak nak buat yang macam ni, yang boleh kaedah potong-potong ni, terpulang. Awak kenal diri awak. Awak tahu, okey, macam Nazir Syam, cikgu, saya rasa kaedah potong ni lagi senang. Cikgu, saya boleh hafal. Buatlah.
Kalau contoh macam murid B ni, alah cikgu saya tak pandai lah potong-potong ni cikgu. Boleh tak saya nak buat kaedah yang cikgu yang biasa je? Boleh, tak ada masalah. Yang penting rajin, jangan malas lah. Ni semua tak reti, malas pula. Package lah. Susah lah macam tu kan, susah lah nak hidup. Kena kenal diri sendiri je yang kenal. Okey, sekarang kita tengok soalan 4 pula. Okey, soalan 4. Kira peratus bagi kawasan berlorik. Alamak cikgu, kali ni dia tak bagi ayat lah. Dia bagi dalam bentuk gambar. Macam mana kita nak buat ni? Tapi dia bagi tahu semua ada berapa. Kemudian ada warna hitam. Okey, macam mana nak buat ni? Macam mana nak cari J yang warna hijau ni? Macam mana nak cari H yang warna merah ni? Macam mana nak cari? Dia tak bagi kat sini. Macam mana kita nak buat? Okey, kita kena carilah. So, cikgu letak kat sini dulu maklumat dia. Kita kena keluarkan maklumat baru kita boleh jawab. Okey, so cikgu letaklah J. J sama dengan berapa? Awak kena cari. Kemudian H iaitu yang apa yang kita hendak. Warna merah kita kena cari. Okey, sekarang kita cari H dulu. Siapa boleh tahu cikgu? H ni berapa? Siapa nak jawab? Boleh sama ada nak typing boleh, nak cakap pun boleh. H ni berapa? Teka je tak apa, tak salah pun tak apa, bukan cikgu nak marah pun. Apa jawapan dia? H tu apa dia? Hendak, apa yang kita hendak? Kira peratus kawasan berlorik. Berlorik. Cikgu gariskan berlorik. Apa yang kita hendak? Siapa boleh tahu cikgu? H ni ada berapa? Ada nombor tu. Berapa? H. Siapa nak jawab? Takkan tak ada seorang pun yang boleh detect jawapan kat sini. Kira peratus bagi kawasan berlorik. Cuba kira. Ada jawapan kat situ. Kalau awak tengok, awak boleh dapat jawapan. Senang sangat. Nombor berapa? Dia ada nombor. Tapi cikgu tak nak beritahu dulu. Cepat Danisha. Tak nak try? Nazli Syam? Kasih ke? Syasha Finas ke? Ni ramai lagi murid-murid yang lain ni. Nombor 6. Betul cakaplah nombor 6. Kenapa takut nak cakap? Betul, nombor 6. Kenapa nombor 6? Sebab yang warna hitam ni yang berlorik. Kita ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cikgu tak cakap salah. Okey, betul. 6. Betul lah tu. Okey, sekarang J. J bermaksud jumlah. Okey, J jumlah. Jumlah ada berapa? 14. Berapa? 14. Salah. 14. Salah. Jumlah tu ialah semua. Yang 14 tu warna putih. Cikgu kata jumlah. Jumlah tu maksudnya semua. Cikgu bukan suruh cari warna putih. 20. Awak jangan confuse. Yes. Jawapan dia ialah 20. Pandai pun. Sebab cikgu tak suruh cari warna putih. Awak jangan confuse. Jumlah bermaksud ialah semua. Tak kisahlah dia warna hitam ke, warna dia yang berlorik ke, yang tak berlorik ke. Jumlah. Jumlah ni maksudnya semua. Bila kita sebut semua, bermaksud semua sekali lah. Kiralah sekali yang warna hitam, kira sekali yang warna putih. Okey, tadi mula-mula ada yang cakap 14. Okey, cikgu cakap salah. Kenapa cakap salah? Sebab awak kira putih saja. Putih memang betul 14. Tapi cikgu kata, cikgu suruh cari jumlah. Jumlah ialah semua. So, semua ialah 20. Macam tu. Okey, barulah kita transfer semua maklumat yang kita dapat ni dalam bentuk ayat matematik yang cikgu ajar tadi kan. So, bawah ni mestilah 20 kan. Okey, bawah ni 20. So, atas ni ialah 6. Ni macam tadilah kita buat tadi. Sama je. Okey, sama je. Cuma dia bentuk je soalan lain sikit. So, darab dengan 100%. Sama je macam cikgu ajar tadi. Kalau awak perasan lah. Okey, sekarang apa yang patut kita buat? Kita dah buat dah bentuk lazim dia. Ayat matematik dia. Macam mana kita nak buat ni? Guna kaedah apa? Cikgu baru ajar tadi. Kaedah apa? Pemotongan. Kaedah pemotongan kan? Pemotongan simpang. Yes, boleh potong. So, potong atas ni, kita potong bawah. So, kosong ni tak boleh potong lah. Sebab kosong ni dia tak ada geng kan? Nak potong macam mana? Okey, tapi 6 dengan 2 ni pun sebenarnya untuk murid yang pandai. Dia pandai potong. Dia tahu, 6 dengan 2 ni cikgu. Saya tahu cikgu ada dalam CV 2. Boleh tak saya nak potong 6 dengan 2? Boleh. Potong 6, potong 2. So, dapat 1, sini dapat 3. Boleh juga. Okey, kalau murid yang tak pandai nak potong, darablah macam biasa. 10 darab 6 bahagi 2. Ni untuk murid yang tak berapa cerdik
Kan tak cerdik lah. Maksudnya dia tak berapa faham yang potong-potong tu. 12. So dia dapat. Yes, betul. So kita dapat okay, so kita tulis kat sini 6 darab 10 bahagi dengan 2. Ini untuk murid yang tak berapa pandai nak potong-potong Tak pandai potong 6 dengan 2. Okay, so dia ambil 6 darab dengan 10 dapat 60. So 60 bagi 2, jawapan dia 30. So dapat 30%. Sama lah cikgu jawapan sebelah. Kebetulan sama. Bukan sebab cikgu 3 soalan ni. Tak, kebetulan jawapan dia sama. Okay? Okay, kalau untuk murid yang pandai buat cara memotong, cikgu ajar ni untuk murid yang pandai yang cerdik lah. Ada juga yang pandai dalam kelas kita ni. Okay, dia nak guna kaedah pemotongan. Okay, boleh. Tak ada masalah. Itu yang sebaiknya. So, dia ambil 6/20 darab 1%. Sama je cara menulisnya. Sama. Cuma nak menyelesaikan tu dia ada cara dia. Okay, so pertama sekali dia potong sifar dulu. Okay, betul. Ni sama. Potong atas, potong bawah. Okay, so dia ambil 6 dengan 2 ni dia boleh potong sebab dia tahu 6 dengan 2 ada dalam sifir 2. Jadi dia ambil 2 bahagi 2, 1. 6 bahagi 2, 3. Bermaksud 3 darab 10 saja. So 3 darab 10 kan 30. So dapatlah 30%. Kan sama je jawapan dia tu. Terpulang kepada awak. Awak nak buat yang mana? Awak suka yang warna biru ni ke? Atau nak buat yang macam ni? Terpulanglah. Awak yang kenal diri awak sendiri. Okey, sekarang kita tengok soalan yang kelima pula. Okey, soalan yang kelima. Nyatakan peratus bagi 32/50. Yang ni pun sebenarnya senang je. Dia dah bagi dah pecahan dia. Ni lagi senang sebenarnya. Dia dah bagi dah pecahan 32/50. So bila dah cari pecahan, buat apa nak cari lagi dia punya hijau dia punya merah dia, tak payah cari lagi. Dah tahu dah, oh yang ni warna merah, yang ni warna hijau, dah tahu. So selesaikanlah saja. Tulis 30. Sorry cikgu guna pen warna biru. Okey, so kita selesaikan macam cikgu ajar tadi. 32/50 darab 100%. Macam tu. Okey, so kita kaedah pemotongan. Kita boleh potong sebab kosong ni boleh potong dengan kosong yang bawah ni. Okey, macam tu. Cikgu, 10 dengan 5 ni boleh potong tak? Boleh, sebab 10 ni atas, 5 ni di bawah. Kita nak potong guna sifir 5 kan cikgu? Boleh, guna sifir 5. So cikgu pun potong menggunakan sifir 5 sebab 10 dengan 5 adalah sifir 5. Jadi cikgu potong 10 dapat 2. Cikgu potong 5 dapat 1. Macam tu. Sebab bagi dengan 5 kan? So kita dapatlah jawapan seperti dekat sini. 32 darab 2 sahaja. So kita buatlah bentuk lazim. 32 darab dengan 2. 2 darab 2, 4. 3 darab 2, 6. Oleh itu jawapannya ialah 64%. Selesai. Macam tu. Kalau contoh awak tak reti nak potong 5 dengan 10 ni, darablah macam biasa. 10 darab 32 dulu, dapat jawapan bahagi 5. Boleh juga. Terpulang mana yang awak suka. Yang penting awak dapat jawapan lah. Okey, soalan 6 pula. Kira peratus bagi 3 1/4. Alamak cikgu, ni macam mana ni? Ada 3 pula kat depan ni. Ini pun sama, ada 2 cara. Okey, cikgu lagi suka guna cara yang lagi cepat. Cara yang cepat, cikgu ajar satu cara je, senang. Tak payah nak buat cara yang lagi satu. Sebab cara satu tu lambat, tapi dapat juga jawapan. Cara yang lambat tu, kita ambil darab di bawah, baru tambah atas, dapat 13/4 darab 1%. Tapi tak payahlah, tu lambat. Cikgu nak guna cara yang lagi senang. So, cikgu ambil 3 1/4 ni, cikgu pisahkan dia orang. Nombor pun boleh pisah ke? Boleh. So, kita ambil 3... Cikgu pisahkan tambah 1/4. Baik, cikgu pisahkan. Boleh ke pisahkan cikgu? Boleh. Pisahkan mereka. Sebab kita nak cari peratus, cikgu cakap kalau nak cari peratus, darab 100%. Sama je, darab 1% juga. Tapi bezanya kali ini kena darab dua-dua ni 1%. Ini pun kena darab 100%. Tambah yang ini pun kena darab dengan 100%. Cikgu pisahkan. Macam tu. Okey, setakat tu boleh faham tak?
Cikgu pisahkan mereka. 3 ni cikgu bawa ke tepi sikit. 1/4 ni cikgu letak tambah. 1/4 darab dengan 1%. Cikgu pisahkan mereka berdua. Dan masing-masing darab dengan 1%. Yang ini pun darab 1%. Yang ini pun darab 1% juga. Okey, so yang ini senang je ni. 3 darab 1% takkan tak tahu. Sifir 100. 3 darab 100 senang saja. Dapat 300%. Ini sangat senang. Tambah. Yang inilah susah sikit. Susah sikit lah. 100 darab 1, 100. 100 bahagi 4 dapat 25. Cikgu hafal sifir. Lepas tu cikgu senang. Okey, cikgu hafal sifir. Tu kelebihan kepada orang yang menghafal sifir. Okay, so cikgu pun bahagilah. Jadi 100 bagi 4, 25. Kalau tak reti, bahagilah dengan 4. Kalau pandai, potong saja. Sini dapat 1, sini dapat 25. So, maknanya, sini dapat 25%. Macam tu. Lepas tu dah siap ke cikgu? Belum siap lagi. Kita kena tambahkan. Tambahkanlah 3% tambah dengan 25%. Dapatlah 325%. Macam tu. Okey. So, ini adalah cara yang di mana kita pisahkan dahulu 3 tu dengan 1/4. Sama lah kalau cikgu bagi soalan awak. Kalau dalam soalan awak cikgu bagi lain sikit kan. Okey, so maknanya sama je. Cara menjawab sama. Pisahkan mereka. Kemudian darab dengan 1%. Yang ini pun darab dengan 1%. Kemudian awak potong lah. Kalau siapa yang pandai potong-potong, buat kaedah potong. Siapa yang tak reti, yang darab macam biasa. 100 darab dulu yang atas. Dapat jawapan, bahagi dengan yang bawah. Okey, terpulang kepada awak mana yang awak rasa senang. Okey, sekarang kita tengok soalan nombor 7 pula. Okey, soalan nombor 7. Tadi kita belajar soalan 1 sampai 6. Soalan kemahiran tentang suruh mengira peratus. Daripada suatu kuantiti. Dia suruh kira peratus. Sekarang nak terbalik pula. Dia suruh kira kuantiti pula. Dia suruh kira berapa bilangan. Ni beza sikit. Peratus dia bagi. Okey, peratus dia bagi. Tapi dia suruh cari bilangan. Okey, sekarang soalan nombor 7. Sama je, tak susah pun. Okey, pertama sekali kita kenal dulu mana satu dia punya peratus dia. Okey, so kita dah tahu dah peratus dia ialah 40%. Daripada, siapa tahu operasi apa? Darab pernah belajar. Darab pernah belajar kan? Okey, kemudian jumlah dia ialah Darab. Yes, very good. So ialah 1250 adalah jumlah dia. Okey, so kita gunalah kaedah yang tu macam biasalah 40% ialah 40/100 daripada ialah darab. Jumlah ialah 1250. Selesaikan macam biasa. Kita selesaikan soalan ini. Potong-potong sifar. Potong atas, potong bawah. Potong atas, potong bawah. Bermaksud 125 darab dengan 4 sahaja. Darab dengan 4 sahaja. Selesaikanlah. Buatlah bentuk lazim dia dekat tepi tu. Okey, so kita dapatlah 125 darab 4. 5 darab 4, 20. 2 darab 4, 8. 9, 10. 1 naik atas. 1 darab 4, 4. Tambah 1 ialah 5. Sama cikgu tulis 9. 1 darab 4, 4. Tambah 1 ialah 5. So, jawapan dia ialah 500. Tulislah dia kata pasang kasut kan. Tulislah pasang kasut. 500 pasang kasut. Kalau dia kata 5 ekor lembu, tulislah 500 ekor lembu. Ni cerita pasang kasut, tulislah pasang kasut. 500 pasang kasut. Kalau dia kata gram, tulislah gram. Kalau kilogram, tulis kilogram. Dan sebagainya. Okey, soalan 7 ni okey tak? Boleh faham tak soalan nombor 7? Cikgu rasa awak dah pernah belajar dah ni. Cikgu saja nak ulang balik supaya awak boleh ingat balik apa yang kita belajar masa kat sekolah. Okey, kita tengok soalan nombor 8. Okey, Encik Syakirin menyimpan RM6,000 di dalam bank. Ni adalah jumlah. Okey, ini adalah jumlah warna hijau. Okey, jumlah warna hijau dia. Bank memberikan faedah sebanyak 0.6% dalam setahun.
Ini adalah warna merah. Ini apa yang dikehendaki, H. Kira nilai faedah yang diterima oleh Encik Syakirin. Warna merah ni lah maksudnya. Yang ni dia bagi dalam bentuk peratur. Dia suruh kira berapa duit yang diterima. Nilai faedah ni maksudnya duit lah. Berapa duit yang dia dapat. 0.6% ni maksudnya berapa ringgit. Dia tanya. So maksudnya kita kena kira. Cara menjawab sama macam sebelah ni. Sama sahaja. Cuma bezanya kita kena buat bentuk lazim dulu. 0.6 per 100 darab daripada kan. Mesti darab lah. Okey, daripada RM 6,000. Okey, so kita nak potong sifar, kena tengok dulu mana yang boleh potong. Potong atas, potong bawah. Potong atas, potong bawah. Bermaksud 60 darab sifar perpuluhan 6. Okey, so kita buatlah dekat tepi ni. Okey, buat kat tepi ni boleh Kita ambil lah. So kita ambil 60. Cikgu tulis 60 je. Darab dengan sifar perpuluhan 6. Okey, macam tu. So 0 darab 6, 0. 6 darab 6, 36. 0 darab 0, tak payahlah buat. Selesaikan habis je. Nanti dapat 0 juga. Habis. Okey, so maknanya satu titik keluar. Cuba tengok kat sini. Kita belajar hari tu kan. Satu titik keluar. Satu titik ke dalam. So 36.0. Bermaksud kat sini kita kena letak RM. RM lah. 36.0. Boleh tambah kosong lagi sebab ada sen. Sen mesti ada 2 nombor kan. So maknanya Syakirin ni dia dapat RM36 dalam masa setahun. So faedah yang diterima oleh Syakirin ialah RM36 Malaysia sahaja. Sebab sikit kan, 0.6% tak cukup 1% pun. Sebab tu dia dapat RM36 sahaja. Okeylah daripada tak simpan langsung. Okey. Selesai soalan nombor 8. Okey, next. Soalan nombor 9 ni susah sikit. Tengoklah TP berapa? TP 5. TP 5 mestilah soalan tu dia ada banyak cara menyelesaikannya. Tapi cikgu akan ajar cara yang senang yang awak boleh faham. Okey, cara nombor 9 ni cikgu akan guna cara pertama. Okey, untuk soalan nombor 10, cikgu akan guna cara yang kedua. Okey, cikgu awak boleh pilih awak suka guna cara yang mana? Cara 1 ke cara 2? Okey. Cikgu ajar Okey, cara soalan 9 tengok Seramai 540 orang pelawat telah melawat sebuah zoo dalam suatu hari. 45% daripada jumlah pelawat itu ialah perempuan. Maksudnya 45% ni ialah perempuan. Okey, so cikgu pun bulatkanlah bagi awak nampak. 45% ni ialah perempuan. Ni adalah nilai perempuan. Okey, tiba-tiba soalan cakap cari bilangan pelawat lelaki. Dia nak lelaki, bukan nak perempuan. Maksudnya soalan ini adalah soalan songsang. Dia tak sama macam soalan 7 dengan soalan 8. Soalan 7 dengan 8 direct, soalan terus. 40%, kira je 40%, dapat jawapan. Encik Syakirin, kira saja 0.6, dapat 36. Itu saja, direct. Untuk soalan 9, sebab tu dia TP5. TP5 ni soalan susah sikit. Jadi dia kata dia bagi perempuan, suruh cari lelaki. Jadi awak jangan ingat bila awak letaklah 45/100 darab 5 atau 40 dapat jawapan. Belum siap lagi. So cikgu akan ajar dulu macam mana dapat jawapan pelawat lelaki. So kita kena ada apa-apa nak tanya? Okey, tak apa. Cikgu sambung Tak ada Okey, cikgu sambung So kita ambil lah nombor ni 45%. Semua orang tahu ambil 45/100 darab dengan 540 sebab jumlah adalah 540. Ni jumlah dia 540 orang. Jadi kena tak kat sini lah 540. Okey, cikgu guna warna hijau lah supaya awak boleh nampak. Kena darab dengan jumlah 540. Macam tu. Okey, so kita pun selesaikanlah dengan menggunakan kaedah pemotongan. Potong atas, potong bawah. So maksudnya 54 darab 45 bagi 10. Macam tu. Okey. So cikgu pun selesaikanlah
Ayat matematik dia, okey, 54 darab 45 bahagi 10. So, boleh buat bentuk lazim dia kat sini. Okey. 54 darab 45. 4 darab 5, 20. 2 naik atas. 5 darab 5, 25, 27. 4 darab 4, 16. 1 naik atas. 5 darab 4, 20, 21. Tambahkan. So, 0, 13. Sini dapat 4. Sini dapat 2. Belum siap lagi. Kita dapat 2, 4, 3, 0 bahagi 10. Belum bagi 10 lagi. Potong 0, potong 0. Bermaksud dapat 243. Okey, ini belum lagi jawapan dia. Sebab soalan ini, yang 45% ini adalah untuk perempuan. Soalan suruh cari lelaki. So, macam mana nak buat? Ini kaedah yang pertama. Cikgu ajar kaedah yang pertama. Okey, so kaedah yang pertama ialah kita ambil 243 ni adalah perempuan. So, bila nak cari lelaki, kena ambil lah jumlah ni. Ni kan jumlah. So, jumlah kena tolak lah. Jantina hanya ada 2 saja. Laki dan perempuan. Mana ada pondan. Okey, jadi jumlah tolak perempuan, dapatlah lelaki. Ni cara yang pertama. Okey, so kita ambil lah jumlah. Jumlah ialah 540 orang tolak dengan perempuan 243. Cikgu tolak kan? Kenapa cikgu tolak dengan jumlah? Sebab semua sekali. Jumlah ni termasuk lelaki, perempuan semua. Lelaki, perempuan. Lepas tu kita panggil jumlah. So, yang 243 ni ialah perempuan sahaja. Bila kita nak cari lelaki, kita tolak lah. Macam kita duduk dalam kelas, kita ada 30 orang murid, kan? 12 orang murid perempuan. Berapa murid lelaki? Takkanlah kita nak kira 1, 1, 2, 3, 4, 5. Penat lah. Kita gunalah operasi tolak. 30 tolak 12. So, dapatlah 18. Maksudnya 18 lelaki. Tu ceritanya. Sama juga macam soalan ni. Cuma soalan ni, dalam soalan ni nombor dia besar. Okay, so kita pun pinjam 3. Dapat 7. 3 tolak 4 tak boleh. Pinjam dapat 4. 13. 13 tolak 4 ialah 9. 4 tolak 2 ialah 2. Oleh itu, bilangan pelawat lelaki adalah seramai 297 orang. Okey, yang apa yang cikgu buat ni adalah kaedah pertama. Awak boleh pilih mana satu. Awak nak guna kaedah ini atau soalan nombor 10, cikgu guna kaedah yang kedua. Okey, tengok macam mana Okey, soalan nombor 10. Cikgu guna kaedah kedua. Awak pilih mana satu awak suka. Okey, Fawaz mendapat 90% markah dalam ujian Bahasa Melayu. Ujian itu mengandungi 50 soalan objektif. Kira bilangan soalan objektif yang salah. Okey, sekarang ni bila kita sebut dapat markah, markah ni untuk jawapan yang betul ke jawapan yang salah? Cikgu nak tanya. 90% ni sebenarnya untuk jawapan yang betul ke jawapan yang salah? Cikgu nak tanya awak. Jawapan yang betul. Betul. Sebab itulah kita dapat 90%. Kalau dia banyak salah, takkan dia dapat 90%. Dia mesti dia akan dapat markah gagal lah. Tapi disebabkan Fawaz dapat 90%, bermaksud murid ni cemerlang. Okey, contohlah dapat A. Cemerlang lah dalam Bahasa Melayu. Jadi bermaksud soalan dia yang salah tu tak banyak. Okey, maksudnya dalam 50%, so ada sikit je soalan yang salah. So, kita nak tahu berapa soalan yang salah tu. Okey, cikgu guna kaedah yang kedua. Ni kaedah pertama, ni kaedah kedua. Okey, cara nak buat dia. Okey, cikgu pun buatlah gambaran macam ni. Ini adalah 100%. Bila kita sebut 100%, kita nak 90% je. Maksud 90% mungkin kat sini je. Okey, maknanya cikgu pun warnakanlah dengan warna biru. Okey, so yang warna biru ni adalah markah Fawaz. Fawaz punya markah 90%. Maksudnya yang warna putih ni ialah yang dia tak dapat, yang dia salah lah. Siapa boleh tahu cikgu, yang warna putih ni berapa peratus? Semua sekali 100%. Kan? Semua ni 100%. Betul tak? Nak dapat A, mesti dapat 1. Nak dapat 10%. Yes, dapat 10%. Bagus. So, cikgu pun letaklah dekat warna putih ni 10%. Macam tu. Bermaksud Fawaz ni, okey, bermaksud Fawaz ni dia salah. Soalan suruh kata kira bilangan soalan objektif yang salah. So, maknanya kita nak ambil yang warna biru ni ke yang warna hijau ni?
Cikgu nak tanya, soalan kata suruh Hijau. cari. Yes, kita ambil soalan objektif yang salah. Jadi maknanya kita kena ambil yang warna hijau ni. Kita jangan ambil warna biru. Kenapa ni jangan ambil biru cikgu? Sebab kata ni 90. Kenapa nak ambil 10? 10 ni mana ada? Tak, itulah kita panggil soalan songsang. Soalan ni dia mengelirukan awak sikit. Lepas tu dia bagi TP 5. Kalau awak ambil 90%, awak dah dapat, awak hilang satu markah. Kalau awak tak tolak. Okey, kalau awak dapat jawapan, awak tolak dengan 50, dapat jawapan juga sama. Awak boleh pilih. Ini kaedah pertama, ni kaedah kedua. Kaedah kedua cikgu guna peratus, cikgu guna gambar. Okey, cikgu lukis gambar. Oh, ni 90%. Yang ni 10%. Jadi cikgu ambil lah 10% sebab soalan kata objektif yang salah. Salah 10%. Jadi cikgu pun ambil lah 10/100 darab dengan 50. Kenapa 50? Sebab ada 50 soalan je. Okey, cikgu pun potong. Okey. Potong atas, potong bawah. Potong atas, potong bawah. So, dapatlah 5 darab 1. 5 darab 1 ialah 5. So, bermaksud Fawaz hanya salah 5 soalan sahaja. Dah siap. Terus dapat jawapan. Tak payah nak tolak-tolak lagi. Terus dapat jawapan. Dapat 5 soalan. So, awak boleh pilih lah awak nak kaedah mana. Kaedah yang pertama untuk soalan nombor 9 ni, kaedah pertama. Okey, sorry batuk sikit. Okey, untuk soalan 9 ni, kaedah yang pertama ni kita kena buat 2 kali kerja. Pertama kita ambil 45%, selesaikan macam ni dapat 243 perempuan. Lepas tu kena tolak pula 540, tolak dengan ni, dapat lelaki. Boleh juga. Kaedah kedua, dia guna gambar rajah dulu. Lukis semua 100. Lepas tu dia lukiskan 90%. Oh, dekat sini lah 90% kan lagi sikit nak dapat 1%. So dia letak sikit je dekat belakang ni. Sikit je warna putih. Kalau 50% tengah-tengah lah. Kalau 50% tengah-tengah. Kalau 40% dia bawah sikit. Kalau 60% atas sikit lagi. Macam tu. Kena pandai lah bajet. Okay. So 90% dia maksudnya dia sikit dia tak lepas. So jadi yang ni 10%. So dia ambil lah 10% ni. Macam mana dapat 10%? Guna operasi tolak lah. 100% tolak 90 dapatlah 10. Macam tu. So kita ambil lah 10% ni. Sebab 10% ni adalah soalan yang salah. 90% ni yang betul. Cikgu bukan suruh cari yang betul. Cikgu suruh cari yang salah. Jadi cikgu ambil lah 10%. So yang salah Fawaz 5 soalan saja. So awak boleh pilih mana awak lagi suka lah. Nak guna kaedah 9 boleh. Kaedah nombor 10 ni pun boleh. Dua-dua dapat jawapan yang sama. Okey, sekarang tengok soalan 11 sikit lagi . Engku membuat 350 padang aiskrim sempena hari usahawan. Dia berjaya menjual 70% daripada jumlah batang aiskrim itu. Dia berjaya menjual. Dia berjaya menjual. Ni dia berjaya jual ni. Jual 70%. Berapakah bilangan batang aiskrim yang masih belum dijual? Soalan bagi dijual. Soalan bagi dijual. Sekarang dia suruh cari belum dijual. Bermaksud soalan ni soalan direct ke soalan songsang? Direct ke songsang? Direct ke songsang? Songsang. Betul. Sebab soalan ni bagi benda lain, minta benda lain. Bagi 70% yang dah jual. Tiba-tiba nak suruh cari yang belum jual. Jadi soalan ni songsang lah. Songsang ni maksudnya dia terbalik. Orang dia bagi benda lain, minta benda lain. Macam awak lah pergi kedai minta nasi goreng kampung, dia bagi nasi goreng Cina. Kan kena marah. Sama macam soalan 11 ni. Orang dia bagi maklumat lain tapi suruh cari benda lain. Macam soalan atas tadi tu dia bagi benda lain, benda tu dia suruh cari benda tu. Tu senang. Okey, so cikgu guna kaedah yang kedua So cikgu guna kaedah gambar ni. Cikgu rasa tu lagi cepat. So cikgu pun lukislah gambar dia. Okey, cikgu lukis gambar petak dia kan. Buat anggaran je tak apa. Macam tu. Okey, bila kita sebut 70%, 70% dia mungkin dekat sini lah. Lebih sikit kan? Lebih sikit. Kita kena pandai agak lah. Kalau kat tengah-tengah, maksudnya 50%. Okey, so maknanya kalau 70% mungkin dekat area-area sini lah. Agak-agak je. Bukannya tak ada masalah pun kalau terlebih kurang. Macam tu. So maknanya yang ini adalah 70%. Okey, so yang warna biru ni adalah dijual. So yang warna putih ni belum dijual. So cikgu nak tanya awak, yang warna putih ni berapa peratus? Yang ini, yang warna putih ni berapa peratus? Siapa boleh teka? Yang belum 30. dijual. Bagus. 30. Pandai pun. Guna operasi tolak kan? 100%. Semua sekali kan 1%.
1% tolak yang biru ni dapatlah 30. Okey, sekarang ni soalan kata suruh cari berapakah bilangan batang aiskrim yang masih belum dijual. Jadi kita nak ambil yang warna biru ke warna hijau? Belum dijual. Biru ke hijau? Biru ke hijau, kelas? Biru ke hijau? Hijau. Sebab soalan kata belum dijual. Samalah macam tu. Okey, so kita ambil lah 30 per 100 darab dengan 350. Macam tu. Okey, kemudian kita potonglah sifar. Potong atas, potong bawah. Potong atas, potong bawah. So, kita dapatlah 35 darab 3 saja. So, buat bentuk lazim. 35 darab 3. Bagi 1 tak payahlah. 5 darab 3, 15. 3 darab 3, 9. Tambah 1, 10. Maksudnya yang tak berjaya dijual ialah 105 batang aiskrim. Yang tak dapat dijual lagi. Itulah jawapan dia. Dah siap. Okey? Awak boleh pilih. Cikgu, kalau saya nak guna kaedah 9 ni, boleh tak cikgu? Boleh. Tapi kena ambil 70%. 70 per 100 darab 350. Dapat jawapan, kena tolak pula. Tolak dengan 350. Boleh. Boleh pilih mana-mana. Awak boleh pilih. Awak suka guna gambar rajah ni ke? Atau nak guna kaedah kira banyak-banyak ni? Terpulang. Tapi kena tahulah soalan ni songsang ke direct. Soalan 11, soalan 9, soalan 10 ni soalan songsang. Sebab tu kita dugi gambar tu. Okey, sekarang soalan 12. Last. Okey, soalan 12 ni adalah soalan direct sebenarnya. Tapi dia tanya. Okey, Adam, saya menyimpan 20,000 di dalam bank ceria, kadar faedah dalam setahun ialah 4%. Danisha pula cakap, simpanan saya di bank jimat ialah 15,000 dengan kadar faedah 6% tahun. Okey, kemudian dia cakap apa? Nilai faedah yang diterima oleh Adam lebih banyak daripada Danisha. Adakah pernyataan ini benar? Buktikan. Maksudnya betul ke Danisha yang lagi Adam lagi banyak pada Danisha. So kita kena kira lah. Kita tak boleh cakap ya, tidak. Mana boleh. Kita kena buktikan. Bila sebut buktikan, maksudnya kita kena kira. Tak boleh cakap, yalah, betul lah. Tak boleh. Kena ada bukti. Bukti tu maksudnya kena kira lah. Okay, so kita pun kira lah Adam punya dulu. Okay, cikgu pun kira Adam punya dulu Okay, cikgu kira Adam punya dulu. Danisha kejap lagi. So kita kira 4 per 100 darab dengan Adam punya duit 20,000. Okey, macam tu kan. Okey, kemudian cikgu pun potong. Okey, cikgu besarkan sikit mungkin ada yang tak nampak. Okey, so cikgu pun potong. Potong atas, potong bawah. Potong atas, potong bawah. Bermaksud dekat sini kita dapat 4 darab dengan 200 saja. Ataupun 200 darab 4. So cikgu letak 200 darab 4. So dapatlah 800. Cikgu letaklah RM sebab ni duit. So bermaksud ni Adam punya. So maknanya Adam simpan atau Adam dapat dividen ataupun faedah RM800 setahun pada jika dia simpan dalam bank ceria. Okey, sekarang kita kira Danisha pula. Kita dah kira Adam. Sekarang kita kira Danisha punya. Okey, Danisha. Okey, Danisha punya dia cakap dapat 6% setahun. Cikgu, sikit saya nak baca soalan semalam. Kejap. Okey. Sorry. Okey. So bila Danisha pula, Danisha ialah 6% tahun. Jadi tukar je lah 6 per 100 darab dengan RM15,000. Sebab Danisha punya RM15,000. Kan? Okey, cikgu terlebih kosong ni. Jangan terlebih kosong. Terlebih kosong nanti salah. Okey. Potonglah. So kita pun guna kaedah potong. Potong atas, potong bawah. Potong atas, potong bawah. Bermaksud 150 darab dengan 6. Sebab ni kan, Danisha punya macam ni. 0 darab 6, 0. 5 darab 6, 30. 3 naik atas. 1 darab 6, 6 tambah 3, 9. Maksudnya Danisha dapat 900. Okey, kita balik semula kepada soalan. Soalan cakap nilai faedah yang diterima oleh Adam. Ni Adam punya 800. Lebih banyak daripada Danisha. Danishanya 900. Adakah pernyataan ini benar? Baru kita jawab. Benar atau tak benar? Dia cakap Adam punya lagi banyak daripada Danisha. Benar atau tidak benar? Awak dah kira ni? Benar? Tidak benar. So kena cakap tau. Bila awak kira, ini dapat 1 markah.
Adam dapat 1 markah, Danisha dapat 1 markah. Nak dapat markah yang ketiga, ini soalan 3 markah Nak dapat soalan yang 3 markah, awak kena bagi tahu tidak benar. Kena cakap lah, letaklah 3 titik ke tulis tidak benar. Sebab soalan tanya. Bila soalan tanya, awak kena cakap lah ya atau tidak. Kalau awak jawab, awak kira saja, awak tak cakap, awak tak buat keputusan, so benda ni tak betul lah. Awak kena cakap tidak benar. Cukup. Tidak benar je, tak payah main panjang. Tidak benar. So maksudnya awak tak sokong lah pernyataan ni. Maksudnya tak betul pun. Saya dah kira dah. Adam punya 800, Danisha punya 900. Sepatutnya Danisha lagi banyak daripada Adam. Bukannya Adam lagi banyak. Jadi pernyataan ni tak betul. Saya tulis tidak benar. Ataupun tidak betul. Ataupun tidak tepat. Okey lah tu, terima lah. Okey, faham tak kat situ? So soalan ni, soalan yang cikgu bagi kepada awak tu hampir sama macam cikgu. Cuma cikgu ubah sikit lah soalan tu. Mungkin soalan awak tu lebih senang sikit daripada cikgu. Okey? InsyaAllah lah. Nombor cikgu susah sikit. Yelah cikgu punya kan. Awak punya cikgu bagi senang sikit supaya awak boleh jawab. Okey, so cikgu harap awak boleh jawab soalan ni. Kalau tak faham, boleh mesej cikgu. Atau tengok semula video yang telah cikgu sampaikan. Okey, sebelum cikgu tamatkan recording dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.